Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelas Cikgu Linda, PJPK tingkatan 1, unit 7, kecergasan fizikal. Sebelum ni kita dah belajar pendidikan jasmani, iaitu tentang senaman meningkatkan kapasiti aerobik dan juga senaman kelenturan. Tapi untuk hari ni kita dah masuk topik seterusnya, iaitu senaman daya tahan otot dan kekuatan otot. Okey, jadi objektif kali ni ialah melakukan senaman daya tahan dan kekuatan otot. Ni objektif hari ni. Tapi maksudnya saya tak suruh awak buat sendiri kat rumah. Cuma kita belajar dulu apa maksud senaman daya tahan dan kekuatan otot. Sebab sebelum melakukan apa-apa aktiviti berkaitan dengan orang kata senaman ke apa, kena titik beratkan keselamatan. Jadi kalau buat tanpa pengawasan, takut berlakunya kemalangan. Jadi kita belajar je dulu ya hari ni. Tak payah buat dulu. Okey. Senaman daya tahan dan kekuatan otot. Apakah benda ni tu? Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk bekerja dan melakukan aktiviti secara berulang-ulang dan berterusan tanpa berasa cepat, letih dan lesu. Maknanya daya tahan otot ni bila kita dah selalu buat, kita tak cepat penat. Macam tu. Sebagai contoh, berenang. Berenang adalah aktiviti yang menggunakan otot tertentu secara berulang-ulang. Daya tahan otot dapat ditingkatkan melalui intensiti latihan yang rendah pada ulangan yang banyak. Sebab tu kita tengok apa-apa juga aktiviti sukan, kalau kita buat latihan selalu, dia akan menjadikan seseorang tu biasa dan tak cepat penat. Contoh macam main badminton, bola, kalau selalu kita main, kita tak akan cepat penat. Okey, seterusnya maksud kekuatan otot. Kekuatan otot bermaksud kemampuan otot atau sekumpulan otot menghasilkan daya dengan kuasa maksimum bagi mengatasi rintangan. Rintangan yang wujud semasa menarik, menolak atau mengangkat sesuatu beban. Latihan untuk meningkatkan kekuatan otot melibatkan ulangannya sedikit dengan bebanan yang berat. Yang ni pula dia lebih kepada kekuatan otot, iaitu kemampuan otot kita untuk melakukan aktiviti yang maksimum. Lepas tu supaya kita punya otot tu tak terperanjat. Antara dia macam angkat berat. Macam tu semua ada rintangan dia. Jadi dengan selalu melakukan aktiviti tu, dia akan menjadi biasa. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang otot teras. Apa tu otot teras? Otot teras tu ada dalam badan kita. Iaitu otot yang terdapat pada bahagian tengah badan. Otot teras yang kuat akan melancarkan pergerakan semasa melakukan aktiviti selain memberi postur yang baik. Contohnya otot adalah rectus abdominis, internal oblique, external oblique, transverse abdominis, erector spine dan multifidus. Nama ni semua saintifik. Ini sebenarnya kalau awak sambung belajar nanti, ambil sains sukan, awak kena belajar semua ni. Bukan doktor je belajar. Orang yang ambil sains sukan pun dia akan belajar otot-otot.
Ini ialah nama dia otot transverse abdominis. Dekat bahagian perut kita. Internal oblique. Internal maksud bahagian dalam, lapisan dalam. External oblique, lapisan luar. Otot rectus abdominis. Ni dia. Tu dia. Payah nak ingat tapi kena ingat juga. Semua di bahagian perut kita. Sebab tu kalau kita selalu lakukan aktiviti, contoh macam rongkok separa, pernah buat kan dalam segang, dia akan memberikan ketegangan pada otot-otot ni. Jadi bila kita dah selalu buat, kita selesa, tak rasa sakit. Ini adalah multifidus, dan ini adalah erector spine. Okey, kalau awak rajin boleh Google dia punya bahasa Melayu, tapi dah ini biasanya memang dah standard kan, bila belajar sains dia akan ada dalam istilah sains. Okey, sekarang dah habis tentang maksud. Terus kita bagi contoh senaman daya tahan dan kekuatan otot. Ada banyak contoh, tapi dalam buku teks ni dia bagi berapa? Ada 6 antara dia. Contoh senaman daya tahan dan kekuatan otot yang pertama ialah senaman kucing. Kenapa kucing terlibat dalam senaman ni? Sebab dia adalah macam ni, dia berbentuk macam kucing tengah menyarap, berjalan, lepas tu kucing tengah stretchkan dia punya badan, macam tu. Itu namakan senaman kucing. Sebenarnya cikgu nak bagi video tapi takut nanti berat, korang tak nak buka. Jadi nanti bila kita jumpa kita akan buat sendiri. Buat sama-sama sendiri pula. Jadi kalau tanya senaman apa? Senaman kucing. Dia macam mengeliat, kucing mengeliat. Bersedia dalam keadaan merangkak statik. Lepas tu dalam kiraan 1, lengkungkan badan dan hembus nafas. Kiraan 2, lentikkan badan dan tarik nafas. Boleh bayang tak? Lengkuk dan lentik. Contoh senaman yang kedua, ni saya rasa awak tu dah biasa buat. Masa tahap 2, darjah 5, darjah 6 dah ada segak kan. Iaitu senaman bangkit tubi. Berbaring dengan kedua tangan disilang dada, lutut difleksi 90 darjah, fleksi badan di atas, ulang pelakuan. Ini adalah senaman bangkit tubi. Maknanya baring, kaki dibengkokkan, lepas tu cuba angkat badan awak. Jadi kat situ dia akan beri ketegangan pada otot kat tengah perut yang tersebut tadi. Okey. Senaman yang ketiga, contoh dia senaman kilas bersama bola. Yang ni dia macam ayun-ayun bola je, kan. Tapi sebenarnya dalam secara tak langsung dia memberi impak pada otot-otot kita. Nampak macam simple, tapi kalau buat selalu, dia otot kita selamat bila nak buat aktiviti yang lebih berat. Okey, seterusnya ini seronok ni. Nama aktiviti dia adalah senaman Superman. Sebab apa? Sebab macam Superman, baring, kemudian kepakkan tangan, naikkan kaki, lepas tu angkat kedua-dua tangan dan kepala dan kaki, dan orang kata pastikan macam terbang, macam tu, terbang. Buat banyak kali. Ni memang otot kita akan rasa macam tegang. Lepas tu kalau buat selalu memang sedap. Best. Okey, seterusnya ni senaman plank. Ini siapa masuk kadet polis ni selalu buat ni. Maknanya menyarap
tapi disokong dengan tangan. Tangan siku ni kena letak dekat lantai. Lepas tu kaki kena jingkit sikit. Lepas tu dah buat macam tu, angkat kaki kiri dan tahan nafas, dan ulang balik dengan kaki kanan pula angkat. Ini sangat bagus untuk otot-otot sini. Dan akhir sekali, senaman bangkit silang. Nampak baring. Lepas tu kaki diluruskan. Letakkan tangan kat kepala ni macam nak macam berkayuh. Ni berkayuh bersilang. Kalau sebelah kanan, kaki belah kiri. Kalau pusing kepala belah kiri, kaki belah kanan. Macam tu. Ini senaman bangkit silang. Jadi sepatutnya kalau kita ada pendidikan jasmani, kita buat di padang ataupun di bilik sukan. Tapi disebabkan PKP, kita belajar teori sahaja. Okey, cikgu harap semua faham. Dan jika ada masalah, boleh PM cikgu personal. Cikgu tak naklah semua senyap je. Lepas tu, lepas ni jawab latihan di Google Form. 5 soalan je yang simple je tentang tajuk ni. Boleh rujuk dalam muka surat 115 buku teks ataupun tengok balik video cikgu ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.